Yesaya bab 54. Bersorak-sorailah, wahai perempuan mandul yang tidak pernah melahirkan anak. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, wahai engkau yang tidak pernah mengalami sakit bersalin. Kerana anak daripada perempuan yang ditinggalkan suaminya akan lebih ramai daripada anak daripada perempuan yang bersuami. Demikianlah firman Tuhan. Luaskanlah tempat kemahmu, dan biarlah dibentangkan kain-kain kemah penghunianmu. Jangan ditahan-tahan. Panjangkanlah tali-talimu, dan kukuhkanlah pancang-pancangmu. Kerana engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memiliki bangsa-bangsa, dan menduduki kota-kota yang sunyi sepi. Jangan takut, kerana engkau tidak akan mendapat malu. Jangan berasa tercela, kerana engkau tidak akan dihina. Engkau akan melupakan aib semasa mudamu, dan celah kejandaanmu tidak akan kau ingat lagi. Sesungguhnya, Dia yang menjadikan engkau seperti suami bagimu, Tuhan alam semesta, ialah namanya. Penebusmu ialah yang Maha Suci, Allah Israel. Dia disebut Allah semesta bumi. Tuhan memanggil engkau seperti memanggil istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, yaitu istri yang dikahwin pada masa muda, tetapi kemudian ditolak. Demikianlah firman Allahmu. Seketika sahaja aku meninggalkan engkau, tetapi dengan kasih sayang yang besar aku akan mengumpulkan engkau. Dalam luapan murkaku, aku menyembunyikan hadiratku daripadamu seketika sahaja. Tetapi dengan kasih yang kekal, aku mengasihani engkau. Demikianlah firman Tuhan penebusmu. Bagiku, hal ini seperti air bah pada zaman Nuh. Sebagaimana aku bersumpah bahwa air bah pada zaman Nuh tidak akan melanda bumi lagi, demikianlah aku bersumpah bahwa aku tidak akan murka lagi kepadamu atau mengherdik engkau. Sekalipun gunung ganang dipindahkan dan bukit-bukit bergoyang, kasih abadiku tidak akan berpindah daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihani engkau. Wahai engkau yang tertindas, diserbu badai dan tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan menghamparkan alasmu daripada batu serawak dan meletakkan dasarmu daripada batu nilam. Puncak-puncak menaramu akan kubuat daripada batu delima, pintu-pintu gerbangmu daripada batu manikam, dan seluruh tembok perbatasanmu daripada batu permata. Semua anakmu akan menjadi pengikut Tuhan. Besarlah kesejahteraan anak-anakmu itu. Engkau akan dikukuhkan dalam perbenaran. Engkau akan jauh daripada penganiayaan, kerana engkau tidak akan takut lagi. Engkau akan jauh daripada kengerian, kerana hal itu tidak akan mendekatimu. Kalaupun orang berkumpul menyerbu, itu bukan berasal daripadaku. Sesiapapun yang berkumpul untuk melawan engkau akan jatuh. Sesungguhnya, akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus-hembus api arang dan menghasilkan senjata menurut kegunaannya. Tetapi aku jugalah yang menciptakan pemusnah untuk melakukan pemusnahan. Setiap senjata yang dibentuk untuk melawan engkau tidak akan berhasil, dan setiap lidah yang mendakwa engkau dalam pengadilan akan kau buktikan salah. Inilah harta pusaka hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang diterima mereka daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya bab 55. Wahai semua orang yang dahaga, mari ambillah air. Wahai orang yang tidak punya wang, mari belilah makanan dan makanlah. Mari belilah air anggur dan susu tanpa wang dan tanpa bayaran.
Mengapakah kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan makanan dan hasil jeri lelahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarlah aku baik-baik dan makanlah apa yang baik. Biarlah kamu bersenang-senang dengan hidangan yang kaya khasiatnya. Pasanglah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarlah, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian yang kekal dengan kamu, menurut kasih abadi yang teguh kepada Daud. Sesungguhnya, aku menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang pemimpin dan pemerintah bagi bangsa-bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu kerana Tuhan, Allahmu, yang Maha Suci, Allah Israel, oleh sebab Dia telah memuliakan engkau. Carilah hadirat Tuhan selagi Dia dapat ditemui. Berserulah kepadanya selagi Dia dekat. Hendaklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan segala rancangannya. Hendaklah dia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, kerana Dia akan mengampuni dengan limpahnya. Sesungguhnya, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Setinggi langit di atas bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu, dan rancanganku daripada rancanganmu. Seperti hujan dan salji turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan membasahi bumi, membuatnya berbuah dan bertunas, memberikan benih kepada orang yang menabur, dan makanan kepada orang yang mahu makan. Demikianlah firman yang kusampaikan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Sesungguhnya, kamu akan keluar dengan sukacita, dan akan dibimbing dengan damai. Gunung-gunung dan bukit-bukit akan bersorak-sorai gembira di hadapanmu, dan semua pokok di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pokok sanubar, sebagai ganti jelatang akan tumbuh pokok murad. Hal ini akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Yesaya bab 56. Beginilah firman Tuhan. Peganglah teguh keadilan dan lakukanlah yang benar, kerana penyelamatan daripadaku sudah hampir tiba, dan kebenaranku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang berbuat demikian, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat supaya tidak dicemari, dan yang menjaga tangannya daripada setiap perbuatan jahat. Janganlah ada orang asing yang telah mengikatkan diri kepada Tuhan berkata demikian. Tuhan pasti memisahkan aku daripada umat-Nya. Janganlah si sida berkata, sesungguhnya aku ini bagaikan pokok yang kering. Beginilah firman Tuhan. Kepada si sida yang memelihara hari-hari Sabatku, yang memilih apa yang kuperkenan, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kukurniakan dalam baitku dan dalam pagar tembokku suatu tanda pengingat dan suatu nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Aku akan mengurniai mereka nama abadi yang tidak akan lenyap. Dan orang asing yang mengikatkan diri kepada Tuhan untuk beribadat kepadanya, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-Nya, yaitu semua yang memelihara hari Sabat, supaya tidak dicemari, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang suci, dan akan kuberikan kesukaan di dalam rumah doaku. Korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka
akan diterima di atas mazbahku, kerana rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang mengumpulkan orang Israel yang terbuang. Aku akan mengumpulkan orang lain lagi di samping mereka yang sudah terkumpul. Wahai semua binatang di padang, wahai semua binatang di hutan, datanglah untuk makan. Para penjaga Israel ialah orang buta, semuanya tidak berpengetahuan. Mereka semua anjing bisu, tidak boleh menyalak. Mereka bermimpi, berbaring, dan suka tidur. Anjing-anjing itu bernafsu besar, tidak tahu kenyang. Mereka itu gembala yang tidak dapat mengerti. Semuanya menyimpang ke jalan sendiri, masing-masing mengejar laba, tanpa terkecuali. Kata mereka, Datanglah, aku akan mengambil air anggur. Kita akan minum minuman keras. Esok akan sama seperti hari ini, bahkan lebih hebat lagi. Yesaya bab 57. Orang benar binasa, tetapi tiada sesiapa yang ambil peduli. Orang saleh kehilangan nyawa, dan tidak ada yang faham bahwa orang benar itu kehilangan nyawanya supaya terhindar daripada malapetaka. Dia memasuki kedamaian. Orang yang hidup lurus mendapat ketenteraman di peristirahatan terakhirnya. Tetapi kamu, datanglah dekat kemari, wahai anak-anak daripada perempuan penenung, wahai keturunan penzina dan perempuan sundal. Terhadap siapakah kamu bermain-main? Terhadap siapakah kamu mengangangkan mulut dan menjulurkan lidah? Bukankah kamu ini anak-anak derhaka, keturunan pendusta? Kamu terbakar oleh nafsu di antara pokok ok, di bawah setiap pokok yang rimbun. Kamu menyembelih anak-anak di lembah-lembah, di bawah celah-celah bukit batu. Berhala kamu ada di antara batu licin di lembah, hanya itulah bahagianmu. Kepada mereka juga engkau mencurahkan persembahan minuman dan memberikan persembahan bahan makanan. Masakan aku berlapang hati melihat hal-hal ini? Engkau menaruh pembaringanmu di atas gunung yang tinggi dan menjulang. Kesana juga engkau naik untuk mempersembahkan korban sembelihan. Engkau memasang lambang berhalamu di balik pintu dan di tiang pintu. Ya, engkau meninggalkan aku dan menelanjangi dirimu. Engkau menaiki tempat tidurmu dan memperluasnya. Engkau mengikat perjanjian dengan mereka. Engkau menyukai tempat tidur mereka dan memandangi aurat mereka. Engkau pergi menghadap Molok dengan membawa minyak, dan engkau memperbanyak wangianmu. Engkau mengutus duta-dutamu sampai ke tempat yang jauh, dan merendahkan dirimu sampai ke alam kubur. Engkau penat kerana perjalananmu jauh, tetapi engkau tidak berkata, Aku putus asa. Engkau mendapat kekuatan baru, sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Terhadap siapakah engkau khawatir dan takut sehingga engkau berdusta dan tidak mengingati aku atau memperhatikan aku? Bukankah aku berdiam diri lama sekali sehingga engkau tidak takut kepadaku? Aku akan menyatakan perbenaranmu dan perbuatan-perbuatanmu, tetapi semua itu tidak akan berfaedah bagimu. Apabila engkau berseru-seru, biarlah kumpulan berhalamu melepaskan engkau. Mereka semua akan diterbangkan angin, akan dilenyapkan oleh hembusan nafas. Tetapi siapa yang berlindung kepadaku akan mewarisi negeri ini dan memiliki gunungku yang suci. Dan dia akan berkata, Bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan. Angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Kerana beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam dalam kekekalan, dan yang suci namanya. Aku bersemayam di tempat yang tinggi dan suci,
tetapi juga bersama-sama orang yang hancur hati dan rendah hati, untuk menyegarkan semangat orang yang rendah hati dan untuk menyegarkan hati yang hancur. Aku tidak mahu berbantah untuk selama-lamanya, dan aku tidak mahu terus-menerus murka. Nanti semangat orang menjadi lemah di hadapanku. Begitu pula nafas manusia yang kujadikan. Aku murka kerana kesalahannya dalam hal ketamakan. Aku menghukum dia, menyembunyikan diriku, dan murka, tetapi dia terus murtad di jalan yang dipilih hatinya. Aku telah melihat jalan-jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan memimpin dia. Aku akan memulihkan dia dengan penghiburan. Pada bibir orang yang berkabung akan kuciptakan puji-pujian. Damai, damai sejahtera bagi setiap orang yang jauh dan yang dekat. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang fasik seperti laut yang bergelora karena tidak dapat tenang, dan airnya menimbulkan pasir serta lumpur. Tidak ada kedamaian bagi orang fasik. Demikianlah firman Allahku. Yesaya bab 58. Berserulah kuat-kuat, jangan ditahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu seperti sangkakala. Kemukakanlah pelanggaran-pelanggaran umatku kepada mereka, dan kepada keturunan kaum Yakub dosa-dosa mereka. Mereka memang mencari hadiratku hari demi hari, dan suka mengetahui jalan-jalanku. Seolah-olah bangsa yang melakukan kebenaran dan tidak mengabaikan peraturan-peraturan Allahnya. Mereka bertanya kepadaku tentang peraturan-peraturan yang benar. Mereka suka menghadap Allah. Kata mereka, "Untuk apa kami berpuasa, padahal engkau tidak melihatnya? Untuk apa kami merendahkan diri, padahal engkau tidak memperhatikannya? Sesungguhnya pada hari puasamu, kamu mencari kesenangan sendiri dan menindas semua pekerjamu. Sesungguhnya kamu berpuasa hanya untuk berbantah, bertengkar, dan bertumbuk dengan tinju kefasikan. Puasa seperti yang kamu lakukan hari ini tidak akan membuat suaramu didengar di tempat tinggi. Beginikah puasa yang kukehendaki, suatu hari bagi seseorang untuk merendahkan diri, menundukkan kepalanya seperti gelagah, dan menghamparkan kain kabung dan abu sebagai alas tidurnya? Inikah yang kau sebut puasa, suatu hari yang Tuhan berkenan? Bukan begitu. Bukankah puasa yang kukehendaki adalah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kefasikan dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau melepaskan orang yang tertindas sebagai orang merdeka dan mematahkan setiap kuk? Bukankah supaya engkau berkongsi rotimu dengan orang lapar dan membawa orang miskin yang terbuang ke rumahmu? Apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri daripada darah dagingmu sendiri? Maka barulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan kesembuhanmu akan datang dengan segera. Perbenaranmu akan berjalan di hadapanmu, dan kemuliaan Tuhan akan menjadi penutup barisanmu. Pada waktu itulah engkau akan berseru, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak meminta tolong, dan Dia akan berfirman, "Ini Aku." Jika engkau menyingkirkan dari tengah-tengahmu kuk, jari yang menuding-nuding dan perkataan yang jahat, jika engkau mengorbankan diri bagi orang lapar dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit di dalam gelap dan kekelamanmu akan seperti tengah hari. Tuhan akan selalu memimpin engkau, akan memuaskan hatimu di tanah yang kering kontang, dan akan menguatkan tulang-tulangmu. Engkau akan seperti taman yang diairi, dan seperti mata air yang airnya
tidak pernah mengecewakan. Orangmu akan membina semula tempat-tempat yang sudah lama rosak. Engkau akan menegakkan semula asas yang sudah turun-temurun. Dan engkau akan disebut pembaik yang menutup lubang-lubang tembok, pemulih yang memperbaik lorong-lorong tempat kediaman. Jika engkau tidak lagi menginjak-injak hari Sabat dan melakukan kehendakmu sendiri pada hariku yang suci itu, jika engkau menyebut hari Sabat, hari kesenangan, hari suci Tuhan, hari mulia, dan jika engkau menghormatinya dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatanmu sendiri, atau mencari kesenanganmu sendiri, serta berkata-kata semahumu, maka engkau akan bersenang-senang kerana Tuhan. Aku akan membuat engkau berkenderaan di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan aku akan memberi engkau makan daripada harta pusaka Yakub, nenek moyangmu, kerana Tuhan sendiri telah berfirman,